Selamat datang kelas. Hari ini kita akan belajar prinsip perakanan tingkatan 4, modul 4. Buku ceratan pertama. Dalam topik ini, kita ada standard kandungan. Buku ceratan pertama, apakah definisi dia, apakah maksud dia. Dalam buku ceratan pertama, kita ada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runci. Hari ini kita akan belajar jurnal khas dulu, yang special dulu. Okay, kita akan tengok buku ini. Ini adalah satu buku jurnal. Dia sama seperti diary kamu. Bila kamu kecil-kecil dulu tu, kamu akan tulis, today is a good day. What happened? Okay, apa yang berlaku pada hari ini? Dia macam diary kamu lah. Sama seperti buku jurnal ini. Apa-apa yang berlaku dalam perniagaan kamu, apabila kamu terima dokumen, dokumen yang cikgu ajar minggu lepas itu, apabila kamu terima dokumen itu, apa yang kamu kena buat dengan dokumen itu? Kamu terus file saja atau kamu kena buat catatan. Itu dipanggil buku catatan yang pertama yang kamu kena buat apabila kamu terima dokumen-dokumen. Okay, semua masuk ke dalam buku jurnal kamu. Okay. Sini, buku catatan pertama adalah buku catatan yang asal yang merekod segala urus niaga perniagaan. Apa-apa yang berkaitan dengan perniagaan kamu, apabila kamu terima dokumen yang berkaitan, kamu mesti rekod dalam buku catatan pertama. Itu adalah rekod yang paling penting, evidence paling penting. Okey, berapa jenis buku catatan pertama di sini? Kita ada buku tunai runcit, buku tunai, kita ada jurnal. Okay, jurnal sama seperti gambar tadi. Dia satu buku, lepas tu kamu akan tulis apa-apa yang berlaku dalam perniagaan kamu. Okay, dalam jurnal ada dua jenis jurnal. Satu adalah jurnal am, satu adalah jurnal yang khas. Okay, jurnal khas ini sangat special sebab dia hanya rekod benda-benda yang berkaitan sahaja. Okay, dalam jurnal khas ada 6 jenis jurnal lagi yang kamu akan belajar. Ya, hari ini kita akan belajar ini. Kita ada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian. Okay, pulangan belian maksudnya apa? Apa yang kamu beli itu, kamu pulangkan kepada pembekal. Mungkin salah jenama ke ataupun rosak. Satu lagi perkataan yang kita boleh guna adalah pulangan keluar. Pulangan belian dan pulangan keluar adalah sama maksud. Kamu mesti ingat, jurnal pulangan jualan ataupun jurnal pulangan masuk, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai di sini. Okay. Kita akan tengok jurnal belian dulu. Kenapa kita panggil dia jurnal belian? Okay. Jurnal belian ini sangat khas, sangat special. Kenapa? Dia hanya boleh rekod belian barang niaga saja. Kamu hanya boleh rekod belian barang niaga saja. Apa itu barang niaga? Inventory kamu. Barang yang kamu mau jual itu. Kalau kamu beli kereta ataupun beli alatan pejabat komputer, fax machine, printer, semua itu tidak boleh masuk dalam jurnal belian. Kamu hanya boleh rekod belian barang niaga sahaja. Ataupun kalau kamu offer perkhidmatan, kamu hanya boleh rekod perkhidmatan anda. Secara kredit. Sini. Ini penting. Apakah maksud secara kredit di sini? Secara kredit maksudnya secara hutang. Maksudnya kamu beli barang niaga tetapi kamu belum bayar kepada pembekal kamu. Okey? Maksud itu secara kredit, secara hutang lah dengan pembekal itu. Jadi, kalau kamu beli secara kredit dengan pembekal kamu, adakah kamu akan terima resit? Tidak kan? Sebab kamu belum bayar lagi. Kamu akan terima invoice sahaja. Okay? Ingat balik apa yang cikgu ajar minggu lepas itu. Invoice adalah untuk belian secara kredit saja. Okay, di sini adalah satu contoh. Kamu mesti ingat, kamu adalah kedai permainan Alisha. Ini kamu. Dan sekarang, ini adalah satu contoh invoice daripada siapa? Shahira Toys Trading. Dia bagi kepada kamu. Dan ini adalah salinan asal. Salinan asal memang kamu yang terima sebab kamu beli. Okay, apa yang kamu beli? Kereta kawalan jauh dan anak patong kan? Okay, dia bagi kamu semua jumlah itu. Lepas tu ada diskaun lagi. Tolak diskaun, ini adalah jumlah akhir, jumlah besar yang kamu kena bayar. Okay? Kamu belum bayar tetapi kamu kena bayar ini. Sebab itu dia bagi kamu invoice saja. Okay. Kalau kamu terima ini, maksudnya kamu beli barang niaga. Ini kedai permainan kan? Maksudnya kamu jual toys.
Kamu jual permainan, alat mainan. Jadi ini adalah barang niaga kamu. Kamu beli daripada Syahira. Syahira adalah pembekal kamu ini. Okay. Kalau kamu terima invoice ini, apa yang kamu kena buat? Kamu mesti catat dalam jurnal belian. Sebab jurnal ini adalah untuk rekod belian barang niaga secara kredit. Okay, nanti amount ini akan catat dalam jurnal belian. Kemudian kita tengok lagi satu invoice. Ini daripada siapa? Kedai mainan Gembira. Invoice asal bagi kepada siapa? Kamu lagi, kedai mainan Alisha. Maksudnya kamu beli apa? Bola, kad bergambar belon. Ini adalah alatan mainan. Ini adalah barang niaga kamu. Kamu beli barang niaga daripada pembekal secara kredit. Okay? Secara kredit maksudnya kamu kena rekodkan jumlah ini ke dalam jurnal belian nanti. Okay, macam mana kamu rekod? Ini adalah format dia. Okay, format dia macam ini. Kamu kena lukis kotak-kotak ini ya. Okay, tajuk jurnal belian. Kita ada tarik, butel, folio, nombor dokumen dengan jumlah akhir. Okay, untuk setiap kali kamu terima invoice. Jadi, according to this ya, okay, merujuk kepada ini kamu kena tulis tarik dia. Dan daripada siapa itu adalah ditulis dalam butiran. Okay, nombor dokumen di sini. Okay, nombor dokumen di sini. Ini adalah nombor dokumen. Sebab kenapa kamu kena record? Sebab nanti senang untuk refer balik. Okay, tarik dia 2016 kan? Dan tarik dia adalah Mei 2. Kamu akan tulis, kamu beli dengan siapa di sini. Okay, merujuk kepada invoice itu, kamu telah beli barang niaga daripada Syahira Toys Trading. Okay. Nombor dokumen dia masih ingat? INV 1211. Macam mana dengan jumlah itu? Jumlah rekod di mana? Banyak nombor angka di sini. Kamu ambil angka yang terakhir. 4320. 4320. Okay. Ibu mau terangkan apa itu folio. Okay. Jurnal belian kita akan bagi satu kod untuk jurnal belian ini. Kita selalunya bagi dia JB, jurnal belian. Okey, nombor kamu boleh bagi nombor 1, 2, 3. Ini satu nombor saja untuk senang refer balik. Jadi dalam JB1 ini, kamu ada informasi seperti ini. Jadi folio tulis apa di sini? Okey, kita akan tulis jurnal belian akan dihantar ke ledger belian nanti, LB. Kita akan bagi dia satu nombor untuk Syahira Toys LB1. Okay, ingat ya. Kemudian kita akan tengok invoice yang kedua. Ini daripada kedai mainan Gembira. Ini adalah nombor invoice dia, nombor dokumen. Tarik 8 dan ini adalah amount dia. Okay, kamu akan record di sini. 8 dan ini adalah kepada kedai permainan Gembira. Invoice dia INV 1651 merujuk kepada dokumen dan amount itu 2,700. Okey, macam mana dengan folio ini? Ini adalah kedai permain Gembira, tidak sama dengan Syahira Toys. Kita akan bagi dia nombor lain. Folio masih sama, akan dihantar ke ledger belian nanti dan bagi dia nombor 2. Okey. Jadi kita telah siap rekod untuk invoice dalam jurnal belian. Kemudian ada satu lagi dokumen yang cikgu mahu terangkan. Nota debit. Masih ingat apa itu nota debit? Okay, nota debit adalah invoice tambahan. Maksudnya, kalau invoice telah diberi, kemudian tiba-tiba dia terkesan ada barang niaga yang terkurang charge. Right? Previously, invoice itu terkurang charge. Jadi, dia akan hantar lagi nota debit untuk menambahkan hutang kamu. Tambah lagi charge. Okay? 600 ini terkurang charge daripada invoice yang lalu. Jadi dia bagi kamu nota debit daripada kedai permainan Gembira kepada kamu ini. Jadi macam mana kamu kena record ini? Nota debit ini juga akan dimasukkan dalam jurnal
belian. Maksudnya 600 yang terkurang charge itu mesti dimasukkan dalam jurnal belian. Okay, tarikh dan nama dan juga nombor dokumen di sini. Okay, 18 hari bulan. Masih sama daripada kedai mainan Gembira. Dan ini adalah nota debit 16. Okay, 600. Is it 600? Sorry ya. Okay. Ini salah. Bukan 600 ini. Sebab ada diskaun niaga lagi 60. Jadi jumlah akhir dia 540. 540. Macam mana dengan folio? Sebab dia sama kan? Ini adalah kedai yang sama. Maksudnya nombor yang diberi itu juga sama. Ledger belian nombor 2. Okay? Jadi ini adalah 3 contoh yang cikgu bagi. Lepas situ kamu kena buat jumlah besar. Kamu akan tambahkan ini semua. Jumlah besar dia adalah 7,560. Okey, apa yang kamu kena tulis di sini? Pada akhir tempoh bulan ini, maksudnya pada akhir bulan Mei, hari terakhir 31 ini, amount ini akan dihantar ke akaun belian nanti. Belian maksudnya kamu beli, tetapi ya, kamu beli. Akaun belian maksudnya itu adalah akaun barang niaga kamu. Cikgu akan tulis di sini buat kurungan DT. DT maksudnya debit di sini. Okey. Ini adalah jurnal belian. Okey, kemudian cikgu mau terangkan jurnal jualan. Okey, apa itu jurnal jualan? Jurnal diary kan macam diary kamu. Kamu terima dokumen, kamu kena rekod dalam jurnal. Digunakan untuk merekod jualan barang niaga. Kalau kamu jual kereta lama itu tidak boleh masuk dalam jurnal jualan. Hanya jualan barang niaga secara kredit sahaja. Maksudnya secara kredit kamu akan terima invoice, bukan receipt. Okay. Kemudian ini adalah kamu, kedai permainan Alisha. Ini kamu bagi invoice kepada syarikat mainan mewah. Apabila kamu bagi kepada mewah, kamu bagi yang salinan asal. Kamu sendiri yang akan simpan salinan ini. Jadi dia bagi kamu invoice salinan, bukan asal di sini. Sebab yang asal telah diberi kepada mewah. Jadi di sini adalah apa yang dia jual. Maksudnya dia jual kepada mewah, kereta dan anak patung. Okey. Ya. Ini sama juga salinan, ada nombor dokumen. Ini kepada Murni Toys. Maksudnya kamu telah jual barang niaga kepada Murni Toys. Ini adalah amount dia. Jadi macam mana kamu tulis dalam jurnal kamu. Ini adalah format dia. Format dia sama seperti jurnal jualan. Kamu akan tulis jurnal jualan. Lepas tu kamu boleh bagi kod. Ini JJ. Saya cikgu bagi JJ 1 lah. Mungkin bukan syarat 1 bang. Saya bagi 1. Okey, tarikh dia macam mana? 2016. Yang pertama adalah Mei 11. Okey. Apabila kamu rekod, kamu mesti ikut urutan tarikh. Tidak boleh rekod 14 dulu baru 11, tak boleh. Kamu mesti ikut urutan dia. Okey, pada 11 Mei ada syarikat mewah. Syarikat mainan mewah ya. Kamu mesti tulis nama penuh. Dan ini adalah dokumen dia, invoice 0133. Jumlah dia, jumlah akhir, jumlah akhir 2250. Sini. Okey, invoice dia sama. Kemudian bagi kepada Murni Toys ini, nombor dokumen ini jumlah dia. Pada 14 kita akan jual kepada Murni Toys Enterprise. 9 berat. Nombor dokumen INV 0136. Jadi jumlah besar dia 1458. Okey. Macam mana dengan folio? Folio maksudnya jurnal ini akan dihantar ke ledger nanti. Jadi di folio akan tulis ledger jualan. Tadi ledger belian, sekarang ledger jualan. Bagi dia 1 nombor lah. 1 syarikat bagi 1 nombor. LJ2. Okey. Jadi apa lagi? Okey, kita ada nota debit juga daripada Alisha kepada Mewah. Kenapa kamu bagi dia nota debit? Sebab dalam invoice dulu itu terkurang charge. Sekarang kamu mau charge dia balik 180. Maksudnya kamu jual kepada Mewah 180 ringgit lebih lagi.
Jadi kita akan masuk dalam jurnal jualan. Kamu jual lagi 180 kepada mewah. Syarikat mainan mewah. Kamu tulis full. Jadi folio dia mesti ikut folio yang sama. Tetapi invoice dia tak sama. Oh sorry, nombor dokumen dia tak sama. ND 10105 di sini. Tarik macam mana? 28. Ikut. Okey, kemudian kamu akan jumlahkan. Tak ada lagi dokumen, kita akan jumlahkan. Jumlah akhir 3,880. Kemudian pada hari terakhir bulan Mei 31 itu amount besar ini akan dihantar ke akaun jualan. Dan kamu akan buat kurungan di sini kamu tulis KT, kredit. Okey. Jumlah besar akan dihantar ke akaun jualan nanti. Buat KT di sini. Okey. Jadi kita telah buat jurnal belian, jurnal jualan. Sekarang kita akan tengok jurnal pulangan belian. Okey, dari sini kita boleh tahu apabila ada pulangan belian kamu kepada pembekal, kamu rekod dalam jurnal pulangan belian. Okey, pulangan barang niaga kepada pembekal. Antara sebab kenapa kamu pulangkan? Bukan suka hati kamu tidak suka barang itu kamu pulangkan. Antara sebab dia barang itu rosak. Ataupun saiz salah, jenama salah. Kamu mau Nike tetapi dia bagi kamu Adidas. Okey. Ataupun ada bagi balik bekas-bekas kosong seperti botol. Bekas-bekas kosong maksudnya kamu telah habis guna. Kamu pulangkan bekas kosong kepada pembekal. Okey. Jadi dokumen yang berkaitan itu tidak sama seperti invoice dan nota debit. Kamu akan tengok nota kredit di sini. Okey, Syahira Toys ini dia bagi kepada kamu, Alisha. Kamu ada Alisha, jadi kamu dapat nota kredit asal. Apa maksud nota kredit? Nota kredit adalah nota yang untuk kurangkan hutang. Sebab kamu pulangkan barang niaga. Kurang K. Ingat ya, K maksudnya kurangkan hutang. Okay, kereta jualan. Okey, maksudnya kamu telah pulangkan kereta kawalan jauh ini 15 kepada Syahira Toys. Mungkin kerana salah saiz. Kamu mau yang besar, dia bagi kamu yang kecil. Jadi apabila kamu pulangkan, Syahira ini kena bagi kamu nota kredit. Maksudnya akaun kamu telah dikredit 405. Ataupun nota kredit yang kedua ini adalah daripada kedai permainan gembira. Kepada kamu, kad bergambar. Okey, di sini dia akan ada tulis barang dipulangkan kerana rosak. Dia ada buat catatan di sana. Maksudnya yang 450 itu kena dipulangkan kepada Alisha. Okey, rekod di mana? Jurnal pulangan belian ataupun jurnal pulangan keluar. Dia akan bagi kamu either one. Tarikh dia mesti tulis, mengikut dokumen itu. Yang dokumen pertama adalah 8 hari bulan daripada Syahira Toys Trading. Nombor dokumen ikut nombor dokumen dan ini adalah amount besar dia. Okey. Lepas tu pada 16 kita ada nota kredit daripada kedai permainan gembira. Nombor dokumen NK161651 dan amount dia adalah ini. Okey, apa lagi yang kita kena tulis? Okey, kita boleh buat nombor, bagi nombor kepada jurnal ini. Kita akan tulis di sini JPP. Jurnal pulangan belian mungkin nombor 2 lah. You boleh bagi nombor 2 ataupun 1. Any number, we just label. Kemudian macam mana dengan folio? Kita tahu kita akan hantar ke ledger nanti. L. Okey, kita tengok balik Syahira Toys ini. Syahira Toys, kita telah bagi pun dia sebagai ledger belian 1. Gembira ledger belian 2. Jadi kamu kena ikut folio yang sama. Jangan bagi nombor lain lagi. LB1, LB2 di sini. Jadi tak ada apa-apa lagi dokumen, kamu boleh jumlahkan dia pada hari terakhir. 855, hari terakhir 31 dan
atau nombor besar ini akan dihantar ke akaun pulangan belian. Pulangan belian adalah kontra kepada akaun belian. Jadi tadi akaun belian kita debit, sekarang akaun pulangan belian kita akan kredit. Okay. Kemudian kita teruskan dengan jurnal pulangan jualan. Apa yang kamu jual itu dipulangkan oleh pembeli, pelanggan kamu, customer return. Untuk merekodkan pulangan barangan daripada pembeli. Antara sebab, mungkin sebab barang rosak, kesilapan saiz ataupun jenama. Sama sebab yang sama. Okay. Jadi, nota kredit ini adalah daripada kamu kepada Mewah. Dan tengok, ini adalah salinan. Maksudnya kamu yang simpan salinan itu. Yang asal itu kamu bagi kepada Mewah. Ini adalah nombor dokumen dan tarikh mesti tengok. Kereta kawalan jauh. Maksudnya, Mewah ini telah memulangkan kereta kawalan jauh kepada kamu. Jadi kamu kena bagi dia satu nota kredit untuk memaklumkan dia, oh, hutang kamu telah kurang. Hutang kamu telah kurang. Okey. Tengok yang kedua ini juga daripada Alicia kepada Muni Toys. Kenapa? Kad bergambar. Maksudnya Muni Toys telah memulangkan kad bergambar sebanyak 270 di sini. Okay, kita kena rekod kedua-dua ini dalam jurnal pulangan jualan. Okay, kamu kena lukis ini sendiri. Lepas tu kamu buat label jurnal pulangan jualan JPJ 1. Okay, tarik dia macam mana? Tuat Rimbo 16 Mei. Ini adalah daripada syarikat mainan Mewah. Nombor dokumen 0139 dan amount dia adalah 450. Daripada Muni Toys. Kemudian Berhad. 0142 dan amount dia 270. Jadi tak ada lagi, kita akan jumlahkan. Pada hari terakhir tu 31, jumlah itu adalah sebanyak 720 akan dihantar ke mana? Akaun pulangan jualan nanti. Okey, jadi kita tahu akaun pulangan jualan adalah akaun kontra kepada akaun jualan. Tadi akaun jualan adalah kredit. Sekarang kita buat debit sebab dia kontra, opposite side. Kemudian folio macam mana? Okay, kita kena refer balik kepada jurnal jualan. Syarikat Mewah LJ1, Muni Toys LJ2. Mesti guna folio yang nombor yang sama, LJ1, LJ2. Okay. Okay, kita akan tengok satu contoh dalam buku teks, contoh 12 di sini. Okay, urus niaga. Maklumat berikut mengenai baki aset pada 1 Jun. Meaning on the first day of June, kamu ada baki sebanyak ini dalam syarikat kamu, kedai kamu. Ada tunai di tangan, tunai di bank, premis, inventory dan akaun belum bayar. Okay. Jadi ini sebenarnya adalah catatan pembukaan. Cikgu terangkan, catatan pembukaan akan direkod dalam jurnal am, di mana kita belum belajar lagi. Okay, jadi kita akan abaikan catatan ini. Urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan Jun. Jadi apa yang berlaku? Dia ditulis di sini. Okay, kita tengok one by one. Lepas tu dia akan bagi tahu rekodkan urus niaga di atas dalam jurnal yang sesuai. Jurnal yang sesuai. Maksudnya kamu mesti rekod dalam jurnal am, jurnal khas. Tetapi jurnal khas ada beberapa jenis juga kan? Jadi kita kena identify. Okay. Jun, hari pertama, pemilik membawa masuk perabot daripada rumah untuk kegunaan perniagaan. Ini bukan jurnal belian, bukan jurnal jualan kan? Ini sebenarnya dalam jurnal am, tetapi kita belum belajar lagi, jadi kita abaikan dulu. Okay, 3. Hantar invoice kepada kedai Nur Huda.
4,200 pada harga senarai dengan diskaun niaga 10%. Hantar invoice. Kamu hantar invoice kepada kedai Nuhada. Apa yang berlaku di sini? Hantar invoice kepada dia sebab kamu jual barang kepada dia tetapi dia belum bayar lagi. Kan? Jadi, transaksi ini, urus niaga ini kena dihantar ke jurnal jualan. Okey. Di berapa amount yang akan ditulis. Okey. Walaupun dia bagi kamu 4,200 tapi dia bagi kamu diskaun lagi. Jadi kamu kena cari diskaun dia. You darab dengan 10%, kamu akan dapat 420 kan? Jadi amount yang terakhir adalah 4,200 tolak 420. Amount dalam invoice adalah 3,780 di sini. Okey, rekod dalam jurnal jualan kamu. Okey, 5 hari bulan. Hantar invoice kepada Siu Ling. Ini hantar invoice kepada Siu Ling lagi kerana menjual barang niaga. Nilai dia ini dengan diskaun niaga 10%. Hantar invoice kepada Siu Ling. Maksudnya kamu jual barang kepada Siu Ling. Ini akan dihantar ke JJ, jurnal jualan. Okay, macam mana dengan amount dia? Kamu kena tolak 2,760 tolak dengan diskaun itu. Tolak. Diskaun itu kamu kena cari. 2,760 times with the 10%. Kamu akan dapat amount terakhir. Kemudian pada 9 hari bulan, beli barang niaga. Daripada pembegau Linggam, 3,500 pada harga senarai dengan diskaun niaga. Okay? Beli barang niaga daripada pembekau kamu. Dia tidak bagi tahu ini adalah secara tunai kan? There's no such keyword as secara tunai. Maksudnya ini secara kredit. Jadi kamu kena hantar ke jurnal belian. Okay? Macam mana dengan amount dia? Bukan 3,500 sebab kamu kena tolak lagi dengan diskaun itu 10%. Kamu akan dapat amount baru. Okay. 13 kedai Nuhada memulangkan barang niaga 400 yang dijual kepadanya pada 3 Jun. Okey. 3 Jun itu kamu telah jual barang niaga kepada Nuhada. Tetapi sekarang dia pulangkan barang niaga. Maksudnya apa yang kamu jual itu dipulangkan. So, what do you do? Kamu kena hantar ke jurnal pulangan jualan nanti. Macam mana dengan amount dia? Adakah dia 400? Kita kena tengok balik. Kamu jual kepada dia tetapi kamu ada bagi dia diskaun 10% kan? Jadi di sini apabila pulangkan barang niaga itu, kamu kena tolak juga. Tolak dengan 10% itu. Itu adalah amount terakhir. Jumlah akhir. Okay. Last. Terima invoice daripada syarikat Maidi kerana beli barang niaga dengan diskaun niaga 10% di sini. Kamu terima invoice, maksudnya kamu beli. Ini hantar ke jurnal belian. Jurnal belian dan amount itu bukan 3,200 kerana ada diskaun. Tolak diskaun itu, kamu akan dapat amount lain akhir. Okay, yang terakhir 15 itu terima nota kredit daripada pembekau Linggam kerana pulangkan barang niaga yang dibeli pada 9 Jun. Okey, kamu beli daripada pembekau Linggam tetapi kamu pulangkan. That's why kamu terima nota kredit di sini. Okay, apa yang kamu kena rekod? Kamu masuk ke dalam jurnal pulangan belian. Apa yang kamu beli itu dipulangkan. Jadi macam mana dengan amount itu? Adakah amount itu 180? Kita kena refer balik. Okey. Ada diskaun niaga diberi. Jadi di sini apabila kamu pulang balik, kamu kena tolak diskaun niaga itu. Okay. Sampai sini saja. Terima kasih kelas.